Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah sihat ya. InsyaAllah kami di sini mendoakan anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera, terutamanya bersama dengan ahli keluarga tercinta. InsyaAllah. Baiklah, saya hari ini Da'i Hadari temankan anda untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk hari Isnin. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin rasanya dengan istilah dengan izin Monday Blues, tak ada blues-blues ya. Kena semangat, terus bersemangat kita sebagai umat Islam insya-Allah. Hari Isnin 12 September 2022. Baiklah, para penonton sekalian, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa akan kami tampilkan topik-topik yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kita untuk kita diskusikan. Tambahan pula kita tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang. Dan pada pagi ini, topik yang kita akan bincangkan berkaitan dengan ibadah, tapi kita nak fokuskan kepada ikhlas beribadah. Seperti mana kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu melainkan tujuannya beribadah, tapi kena ada ikhlas. Cumanya ikhlas tu apa? Perinciannya dan juga pencerahannya kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Hari itu pasukan Ustaz yang Ustaz sokong berjaya ke final. Alhamdulillah. Dah bertahun-tahun dah tak masuk final. Ini satu kejayaan yang hebat Ustaz. Itulah, tapi tak dapat pegang piala juga. 5-6 tahun dah tak masuk final. Masuk final ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Dah Ustaz sebut itu, kita tahniah lah. Tahniah lah semua yang terlibat. Alhamdulillah. Itu dia Ustaz. Hari ini kita sangat seronok jugalah sebab dah lama tak bersama dengan Ustaz. Tambahan pula topik kita hari ini, kita nak kembali dapatkan idea dan juga kita nak dapatkan penegasan kita bagaimana sebagai umat Islam ikhlas tu apa. Cumanya perinciannya kejap je lagi Ustaz ya. Jadi kalau anda ada soalan nak ditanyakan, mudah sahaja. Caranya bagaimana? Boleh hubungi kami di talian 1800881677 ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, ikhlas beribadah, topik ibadah kita ni, apakah itu ikhlas? Dan juga bagaimana konsep ikhlas tu Ustaz? Silakan. Senyum pun kena ikhlas. Senyum pun kena ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Terima kasih pada sahabat saya Ustaz Hadari. Lama tak jumpa, ramai orang lain lama tak jumpa, bila jumpa tu berisi. Tapi Ustaz Hadari kita maintain. Ni ikhlas puji tau. Ya, baik ikhlas ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan warga, ahli keluarga Tanyalah Ustaz yang setiap pagi bersama Tanyalah Ustaz, moga-moga Allah berkati pagi kita semua insya-Allah. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi-paginya. Jadi kita mulakan pagi kita dengan majlis ilmu. Sama ada di rumah kita, sambil siap-siap nak pergi ofis, sambil berteriak panggil anak mandi, pakai baju sekolah, siapkan buku. Dan ada juga yang menonton secara online Ustaz. Dia tengah drive tapi dia on di Facebook Tanyalah Ustaz. Jangan lupa tekan butang share, insya-Allah. Kita panjang-panjangkan majlis ilmu kita dengan penuh ikhlas. Aku ni nak ceramah tak pandai dah. Aku ni apa nak pahala untuk sebar ilmu, aku tekan butang share. Moga-moga dengan niat kita itu menjadi pahala yang besar. Bayangkan ada orang yang tengok program agama kerana kita yang share. Betul. Jangan lupa type juga menonton dari mana tu. Kita nak tengok nanti. Okey, ikhlas beribadah. Ada dua perkataan. Yang pertama, ikhlas. Itu fokus kita. Yang kedua, beribadah. Ikhlas beribadah. Saya nak pergi takrif dulu. Takrif ikhlas, takrif ibadah. Cuma untuk bantu kita faham ikhlas, kita fokus takrif yang kedua dulu, ibadah.
Sebab kita nak isi ikhlas nanti. Yang pertama, ibadah ni, ada orang bila sebut kata ibadah, apa yang terbayang dalam kepala? Solat, puasa, lepas tu pergi kat Mekah, tu baca Quran, itulah ibadah. Betul, itu ibadah. Tapi bukan itu saja. Cara nak senang untuk mudah kita faham ibadah sebagaimana yang ditakrifkan oleh Syekhul Islam, disebut al-ibadah kullu ma yuhibbuhu Allah. Itu je ibadah. Takrif. Setiap perkara yang disukai oleh Allah, itulah ibadah. Yang tengok kat live Facebook, tulis nota kat bawah tu. Takrif ibadah, setiap perkara yang disukai oleh Allah, itulah ibadah. Ibadah, senang. Seorang isteri yang siapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak, itu ibadah. Betul. Allah suka kan? Suka. Kita senyum masuk office, kita senyum kat office mate kita, senyum, kita bagi salam, itu ibadah. Kita masuk lift, senyum kat orang sekeliling, itu ibadah. Cumanya dalam Islam dia perlu disusuli dengan ikhlas tadi. Sebab apa awak buat begini? Sebab saya nak Allah gembira dengan apa yang saya buat ini, maka di situ dia jadi ibadah. Beza kita dekat Kaabah, anak kita hilang, kita bawa anak pergi umrah, bawa anak umur 6 tahun, kita pusing duk cari anak. Pusing kat Kaabah tu, cari mana anak yang hilang. Dia tak jadi tawaf. Sebab bukan kita niat nak ibadah. Kita niat nak cari anak. Kita masuk duduk dalam masjid, masjid tu sediakan line wifi. Kita duduk dalam masjid sebab free internet. Duduk dalam masjid. Bagus, banyak masjid sekarang sediakan wifi. Duduk dalam masjid, dia nak online. Maka tak jadi ibadah duduknya. Tetapi dia duduk masuk dalam masjid, dia niat nawaitu li'atikafa fi hadzal masjid. Dia niat i'tikaf, duduk. Datang awal sebelum Jumaat sebab nak duduk iktikaf. Aku sibuk cari kerja, cari duit hari Jumaat ni, aku nak datang awal duduk niat iktikaf. Okeylah. Aku niat datang awal ni beli online dulu. Dia niat masing-masing. Niat membezakan amalan biasa menjadi dengan ibadah. Niat, intention orang Terengganu sebut. What is ya sincerely. Orang Terengganu pagi-pagi ni memang dia sebut gitu. Jadi dia keluar cari rezeki. Sekarang ni drive redah jalan jam. Niat dia nak cari rezeki. Aku seorang ayah, aku seorang suami, perlu cari nafkah untuk anak isteri. Ini tanggungjawab. Dia keluar redah jam pun dapat pahala. Niat dia. Di situlah hebatnya niat, hebatnya keikhlasan. Dan inilah kita letak taksis dulu sedikit. Bagaimana setiap kali kita baca kalau musim ibadat korban. Kalau ibadat korban, selalu akan diceritakan kisah dua anak Nabi Adam. Ya, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dua-dua anak Nabi Adam ni buat ibadat korban. Dua-dua buat. Yang ni buat korban, yang ni buat korban. Orang tengok dua-dua buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima ibadat seorang dan tidak diterima yang seorang lagi. Why? Sebab apa? Sebab ikhlas dan tak ikhlas. Yang seorang bila Allah perintah buat ibadat korban, dia cari yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah, maka ibadatnya diterima. Yang seorang lagi, Allah suruh buat korban, buat jugalah. Asal lepas. Asal lepas. Dia cari reject shop punya barang, reject punya barang, buat. Dia buat juga. Tapi dengan tidak ikhlas, niat dia itu, maka Allah terima amalan seseorang berdasarkan keikhlasan dia. Sebab itu juga bila berkait dengan ibadat korban ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan sekali-kali terima daging, tak terima darah. Bukannya kita sembelih korban tu daging sampai ke Allah, darah tak. Tapi yang sampainya ialah taqwa di dalam hatimu, iaitulah keikhlasan. Kita buat semata-mata kerana Allah. Topik ikhlas dalam ibadah ni walaupun orang kata biasa bincang, tapi sangat penting. Betul. Untuk kita sentiasa recharge
kita refresh bab ikhlas ini. Di sinilah rahsia kehebatan Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Imam An-Nawawi, seorang ulama hebat dalam mazhab Syafi'i, meninggal dalam usia umur 40-an, tak sampai 50 lagi hadari. Tetapi Imam Nawawi meninggalkan khazanah ilmu yang begitu hebat. Walaupun dia tak ada anak, tak sempat kahwin, tapi anak-anaknya, kutubuhu, kitab-kitabnya adalah anak-anak yang dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebut kita apa? Riyadus Salihin. Saya bawa ni pun syarah Riyadus Salihin, pesan-pesan ikhlas. Saya duk baca dari tadi. Riyadus Salihin tu banyak. Ada satu bab, dibuat buku, orang buat buku untuk syarah bab pertama je. Pesan-pesan ikhlas. Imam An-Nawawi, kitabnya Riyadus Salihin, Minhajut Talibin dalam kitab fiqh, kitab Majmu' Syarah Muhazzab bab fiqh, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bab adab orang qari Quran. Imam Hadis Nawawi. Arba'in pun. Hadis Arba'in, Matan Arba'in, Imam Nawawi. Banyak kitabnya Imam Nawawi ni, dan boleh kata ni syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi sangat menekankan kitab Riyadus Salihin, kitab Matan Hadis 40 dimulakan dengan bab ikhlas. Seolah-olah Imam Nawawi nak ingatkan dirinya sendiri yang tulis kitab, moga-moga aku ikhlas. Dan nak ingatkan orang yang baca kitabnya, yang mengajar kitabnya, ikhlaslah dalam menyampaikan ilmu. Dan nak mengingatkan orang yang belajar pula, supaya ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas belajar, dia akan mudah, insya-Allah, dia akan ringan untuk beramal dengan ilmu yang diperolehi. Bila dia ikhlas. Kalau dia belajar tu pun tak ikhlas, kadang-kadang ilmu dia dapat tapi dia tak beramal. Allahu akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada orang dia kata, saya ilmu banyak, saya belajar banyak, tapi sebab apa tak boleh nak beramal ni? Cuba cek niat kita dari awal tu hadari. Sekadar ini dulu sebagai sedikit mukadimah, insya-Allah. Ya, satu mukadimah yang saya rasa menampakkan apa yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Dan kita dapat lihat, Ustaz, ya, ruang lingkup ikhlas itu sebenarnya sangat besar. Tambahan pula ibadah itu sendiri adalah besar. Cumanya lagi dan lagi kita akan bicarakan, terutamanya berkaitan dengan ikhlas beribadah ini. Nantikan selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ikhlas beribadah, itulah yang kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Dan saya mohon kepada anda semua, seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz nyatakan, mungkin anda boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat handai ataupun kenalan kita, ahli keluarga kita, dengan caranya mudah sahaja. Tekan butang dengan izin share ataupun kongsi di laman sosial anda masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan akan menjadi pahala yang berpanjangan buat kita. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Baiklah Ustaz, satu soalan daripada sahabat kita ni, Mas Niza di Facebook, katanya ikhlas berasal daripada perkataan bahasa Arab. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas pada Allah sebenarnya? Kata beliau keliru. Apakah ikhlas beribadah itu terletak dalam hati, atau hanya ikhlas pada perbuatan, atau kena ada kedua-duanya sekali? Silakan Ustaz. Yang pertama sekali, ya betul, perkataan ikhlas itu memanglah asal daripada bahasa Arab. Kita yang gunakan istilah tersebut. Dia disebut akhlasa yukhlisu ikhlasan. Madu, tahu tak madu? Ya. Madu yang mana? Madu lebah tu. Madu lebah. Biasa kalau orang harvest madu, kadang-kadang dia ada habuk-habuk dia daripada sarang lebah tu. Jadi orang Arab dia akan madu ni dia akan tuang dan dia akan singkap madu itu daripada yang habuk-habuk sarang lebah tu kan. Dia tapis sehingga dia dapat madu yang purely. Itu dia panggil al-asal as-safi, al-khalis. Madu yang al-khalis, akhlasa, dia bersih daripada sebahagian habuk dan dia dapat purely honey itu. Honey. Kan? Jadi dia dapat madu yang tak ada habuk langsung. Itu dia panggil khalis.
daripada root word khalasa, maknanya tak ada apa benda lain dah. Akhlasa al-asal, maknanya perbuatan untuk membersihkan madu daripada habuk-habuk tadi dia panggil akhlasa ikhlasan. Maknanya membersihkan, tak ada apa benda dah. Dan inilah yang datang perkataan ikhlas, kita membersihkan hati kita, nothing else except Allah. Lain macam orang Ganu pagi ni. Ganu ni memang we bleed black and white kan. Tak ada benda dah melainkan Allah. Tak ada dah. Sebab tu dia ni dari segi perkataan tadi kan. Maknanya bersih, tak ada habuk, tak ada apa dah. Nak menggambarkan tu Ustaz. Itu orang Arab dia akan guna perkataan itu bila nak cerita tentang bersihkan madu daripada habuk-habuk. Maka demikian juga kita membersihkan hati kita ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Soalan tanya tadi, dia dalam hati saja ke sekali dengan perbuatan? Memang mahalluhul qalb. Niat yang ikhlas ini tempatnya di hati. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita bila cerita bab niat, dia kata qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat sesuatu seiring dengan perbuatan. Sebab itulah kita niat ketika takbiratul ihram, masa dalam takbir itu kita niat. Cuma panjanglah perbahasan ulama. Bab niat ni kita tak nak masuk bab khilaf ulama. Sebab kalau muqtarinan bi fi'lih, bagaimana pula dengan berpuasa? Puasa kan niat malam, mula puasa besok. Tak apalah tu, itu perbincangan para ulama. Kita para ulama lagi luas perbincangan, lagi rahmat kan. Tapi balik pada persoalan tadi, dia datang seiring. Niat itu dia qasdu syai', dia qasad ataupun why, sebab apa kita buat ini. Itu, dan dia datang diiringi dengan perbuatan itu. Bagaimana kita nampak sampah, kita faham. Sebab itulah orang yang ada ilmu, perbuatan dia jadi dapat pahala seumur. Kan? Dia dapat pahala sebab dia faham dengan ilmu yang dia ada, menyebabkan dia buat sesuatu itu ada niat dia lah. Ni Allah suka. Kita balik pada takrif tadi, setiap perkara yang Allah suka, maka itulah ibadah. Dan para penonton yang dikasihi sekalian, tolong ingat ni, saya nak sebut ayat surah Saf ayat 82 dan 83. Tolong ingat, tolong catat ayat surah Saf ayat 82 83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah apa tadi? Surah Saf. Surah Saf. Ayat nombor apa? 82 sampai 83. Ya. Syaitan bersumpah. Syaitan bersumpah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan kata apa? Demi kemuliaanmu ya Allah. Masya-Allah. La ughwiyannahum ajma'in. La ughwiya ni jawabul qasam. Dia bersumpah. Sumpah apa? Aku pasti sungguh-sungguh akan menyesatkan manusia. Fa'il mudhari' ada lam taukid, ada nun taukid pula. I will surely. Syaitan kata aku sungguh-sungguh akan sesatkan mereka semua, anak cucu Adam. Sebabnya Adam lah punya pasal aku masuk neraka. Demi Allah, demimu wahai Tuhanku, demimu dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Kemudian syaitan sebut apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang betul-betul ikhlas. Masya Allah. Ayat 83 surah Saf ni. Syaitan sendiri surrender dengan orang yang ikhlas. Syaitan beritahu dah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa ikhlas dengan segala amalan kami. Kita ada kita duk ceramah depan TV ni. Duk puji. Duk puji, mocik-mocik kata bagusnya ustaz-ustaz. Kan? Moga-moga tolong doa juga supaya kami ni ikhlas. Betul. Keluar kat TV, orang puji, tolong doa, moga-moga Allah tolong jaga hati ustaz-ustaz ni, kami semua ni. Kan? Ramai lagi sebenarnya sahabat-sahabat kita, asatizah, tok-tok guru kita tak masuk TV pun, tapi ilmu dan takwa mereka lagi hebat, lagi tinggi. Ikhlas mereka tu Allah yang tahu. Tolong doa juga pada kami. Kami ni nak kongsi, adalah ilmu sikit nak kongsi. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keikhlasan pada kita semua. Jadi ini rahsia bagaimana untuk kita istiqamah.
Rahsia bagaimana amalan kita diterima oleh Allah, al-ikhlas. Dan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu dia. Disusulkan dengan doa, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua, bukan sekadar anda, kami juga dekat sini sentiasa berdoa kepada Allah supaya ikhlas dalam setiap tindak tanduk juga pekerjaan, terutamanya ibadah, seperti mana yang dinyatakan apa-apa saja perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita ada Haji Omar di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Nur Hisab Tuan Padang. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Sanda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara bagi salam tu pun dah nampak ikhlas orang ni. Moga-moga, mudah-mudahan semoga apa yang kita lakukan akan ada keikhlasan dan akan mendapat manfaat yang terbaik. Silakan Haji. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz, kita faham dah keikhlasan ini Pak kata Ustaz tadi ya. Yang apa, kalau perkara-perkara yang baik Allah suka itu baiklah tu, ibadahlah tu. Dan kalau kita kerja pula atas niat yang satu, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu keikhlasan yang terbaik Ustaz ya. Permasalahannya Ustaz, masalahnya kadang-kadang kita ni niat tu okey dah, baik dah, dari rumah ya pakai jubah, pakai serban 5 kali sehari, satu malam ke masjid berulang alik. Tapi lintasan hati ni yang payah sikit Ustaz. Kadang-kadang dia terasa, Allah, kalau orang nampak ni bagus juga, imej aku ni akan baiklah, aku ni nampak macam orang yang warak, orang yang alim. Jadi lintasan hati ni yang paling payah untuk kita ikhlas Ustaz. Tak bagi orang tengok, kalau orang tengok terasa pula bangga pula dalam hati tu. Dan yang lepas tu ada sifat yang tak baik lah Ustaz Mazmumah itu, sifat ujub pula dah tiba-tiba datang. Haji Omar, aku ni akan masuk surga, ahli-ahli surga lah hendaknya bakal aku ni, nampak aku pakai macam ni kalau orang nampak. Jadi saya nak tanya lah Ustaz pagi ni, bagaimanalah untuk kita terus kata ikhlas, jangan ada apa-apa ni lintasan hati yang mengatakan kita ni rasa ujub pula pada diri sendiri. Dan keduanya saya rasa nak tanya, apakah kaedah terbaik ataupun tip-tip yang boleh kita buat? Semoga keikhlasan beribadah kita ini akan terus ada dalam hati, tersemat dalam hati, bukan untuk ujub pada diri sendiri dan bukan untuk menunjuk pada orang lain. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 soalan yang ditanyakan oleh Haji Omar. Yang pertama berkaitan dengan ujub, lintasan hati. Bila dah pakai jubah ni pergi masjid, dah mula lain pula. Kalau orang tengok, orang puji. Itu yang pertama. Macam mana nak jauhi sifat ujub ni? Yang kedua, kaedah terbaik untuk kita menjauhi sifat ujub ni Ustaz? Cantik baju Hadari ni. Saya juga kena ni. Hadari pernah tak pergi rumah kawan-kawan? Pernah tak yang naik flat? Kadang-kadang rumah tingkat 8, pernah, tingkat 11, 12. Pernah. Pernah tak pergi kat rumah flat, lift rosak? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Tak Cuba pernah. bayangkan. Oh, ya Cuba Allah. bayangkan pakai kereta, nak pergi ke rumah tingkat 13. Siapa kat sini yang sedang menonton tinggal di rumah flat ataupun apartmen yang tinggi-tinggi, lift rosak? Bayangkan kita balik rumah ataupun nak pergi rumah orang parking kereta, Tak boleh bayang Ustaz. lift rosak, naik sampai ke tingkat 13. Allahu Akbar. Sampai ke tingkat 13. Sampai dah depan rumah kita, depan pintu rumah, kunci rumah tertinggal dalam kereta bawah. Macam mana Hadari? Allahu Akbar. Sampai tingkat 13 dah, Allah kunci tinggal bawah. Turun balik Sidang penonton dikasihi sekalian, demikianlah orang yang tidak ikhlas di hari akhirat nanti. Letih dia buat kerja kat dunia ni, sampai hari akhirat kunci tinggal dalam kereta. Segala keletihan. Allah. Dia panjat letih, tiba-tiba kunci tak ada, tak boleh masuk dalam rumah. Dia letih ibadat kat dunia ni, duit habis, tenaga habis, letih, tapi tak ikhlas. Masih kat dunia dulu, di hari akhirat tak ada kunci. Boleh faham tak? Faham? Maksud saya ni. Faham Ustaz? Ikhlas itu umpama kunci. Tak ada guna panjat tangga sampai tingkat 13. Tak boleh masuk juga sebab tak ikhlas. Jadi keikhlasan ini, Tuan Haji Umar tanya tadi, bila kita beringat macam ni, kita beringat
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Rasulullah cerita 3 orang manusia di hari akhirat nanti. Dia ni orang nampak dia mati di medan perang. Allah Ta'ala kata muat benda kat dunia dulu. Dia kata aku berjuang untuk agama Allah. Aku berjuang supaya aku ni gugur syahid. Aku mati syahid di medan perang, ya Allah. Allah Ta'ala kata bohong. Kamu bohong. Kamu berjuang supaya kamu nak orang puji kamu. Orang kata Allah, kamu ni pejuang Islam. Jadi kamu buat. Kamu tak ikhlas. Kemudian dia dihumbankan ke neraka Jahannam. Ada seorang lelaki kaya. Allah Ta'ala tanya, macam apa kamu buat kat dunia? Ya Allah, aku ada harta banyak. Aku infak, aku sedekah. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu sedekah supaya kamu dipuji. Supaya kamu dikata dermawan. Dan orang puji dah kamu. Amalannya tak diterima. Demikian juga datang seorang lagi qari, seorang yang mahir membaca Al-Quran. Allah Ta'ala tak tanya, kamu buat apa kat dunia tu? Aku belajar Quran, aku boleh baca Quran, aku amal Quran, aku baca. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu baca Quran dulu dengan suara yang begitu lunak. Niat kamu supaya kamu dipuji. Allah. Pandai. Kamu qari. Wa qad qil. Dah orang panggil dah kamu qari. Orang dah puji dah kamu. Amalannya. Baca sedap. Amalannya tak diterima. Allahu Akbar. Tu Haji Umar tadi dia tanya macam mana kita ni, kadang-kadang kita ikhlas dah. Tapi bila datang pujian ataupun datang ujub. Ujub ni syak sendiri. Syak sendiri. Nauzubillah. Memang syaitan dia tidak akan putus asa untuk menyesatkan anak Adam. Sebab itulah dalam kitab Talbisu Iblis. Talbis Iblis. Beliktan-beliktan Iblis. Dibocorkan rahsia syaitan Iblis ni, dia akan menyesatkan anak-anak Adam sepanjang masa. Sebelum buat amal soleh, tak payah lagi lah semayang, biar dululah, tangguh dululah, awal lagi tunggu iklan lah. Nak semayang sebelum kita nak bersedekah, nak derma. Syaitan kata, kan duit tu kata nanti kalau ada apa-apa, anak sakit ke nak beli susu, duit tu simpan lah, kan semalam dah sedekah. Sebelum buat amal soleh, syaitan akan cuba ganggu kita dulu. Kita pun lawan dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lawan syaitan. Kita buat, kita solat, kita pergi ke surau, kita sedekah, kita derma. Syaitan tak putus asa. Syaitan akan terus cuba rosakkan amalan kita. Timbul syak sendiri pula ni. Tu dia buat status kat grup, kat Facebook dia tu. Damainya bertahajud pada saat ini. 4 pagi update. Update. Dan tahajud. Kalau tidak, kau tak tahu. Kau tak buat status. Jadi syaitan cuba rosakkan kita. Allah. Kadang-kadang kita dah buat, kita dah selesai. Selepas tu pula datang pujian. Syaitan nak rosakkan kita dengan cara melalui orang lain puji kita. Sebab itulah kita mesti sentiasa minta berlindung dengan Allah. Kita bermula dengan akidah as-sahihah. Kita ingat Allah selalu, itu akan bantu untuk kita ikhlas tadi. Baik, itu dia. Mudah-mudahan menjadi tips yang kita dapat kita amalkan. Baiklah Ustaz, tadi dari Pekan Pahang. Sekarang ni kita bersama dengan orang Rawang pula sekarang ni. Kak Yat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Hadari. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, Da'i dan Ustaz sihat ya? Alhamdulillah, kami dekat sini. Okey. Silakan Kak Yat. Boleh Kak cakap dengan Ustaz? Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat Ustaz. Kak Yat nak tanya, apakah ikhlas tu datang daripada apa yang kita faham tentang ibadah dan perbuatan yang kita buat tu? Dan lagi satu Kak Yat nak tanya, adakah dalam hati kita ni ada peringkat-peringkatnya Ustaz? Atau hanya kata-kata? Sebab kadang kita selalu cakap lillahi ta'ala dan niat kita ni dari jauh dari lubuk hati kita. Jadi itu Kak Yat nak tanya. Dan lagi satu, memang kita selalu cakap Ustaz, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang kita buat Ustaz. Itu saja yang Kak Yat nak tahu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat. Ada 2 soalan yang ditanyakan. Cumanya bagaimana peringkat ikhlas dalam hati itu akan dijawab sekejap je lagi Ustaz ya. Kita rehat seketika. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda berada dan sedang menonton ini, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dikabarkan ada sahabat-sahabat dari Singapura. Apa khabar? Sihat sih? Terima kasih juga kepada anda semua. Mungkin sahabat-sahabat yang menonton dari Brunei dan juga ada juga sahabat Tanyalah Ustaz dari Indonesia. Apa khabar ya Pak, Ibu? Terima kasih juga kerana terus bersama dengan kami. Dan hari ini, ibadah, kita fokuskan kepada ikhlas beribadah dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Baiklah Ustaz, menjawab soalan daripada Kak Iyad tadi, saya bagi situasi mudahlah untuk kita dapat sama-sama faham ya. Ada orang yang menyatakan, saya ini ikhlas dari lubuk hati saya. Jadi adakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya, hati itu pun ada tingkatan-tingkatannya Ustaz? Silakan Ustaz. Dia bab ikhlas ini tak semestinya kita kena beritahu kita ikhlas. Tak semesti kita beritahu. Dan tak semestinya orang yang beritahu itu dia tak ikhlas. Kadang-kadang ada orang yang memang jujur. Ya. Dia dengan jujur dia tak apa saya bagi ni saya ikhlas. Ada orang yang macam tu. Dan memang itulah yang datang dari lubuk hatinya. Tak salah. Tak salah. Okay. Sebab saya kata, untuk ikhlas, tak semestinya kita sebut saya ikhlas. Satu. Yang kedua, orang yang sebut saya ikhlas ni ambil lah, tak semestinya dia itu tak ikhlas. Yang sebut ada yang ikhlas, ada yang dia sebut tapi sebenarnya dia tak ikhlas. Tak apa, saya ikhlas ni, saya ikhlas. Dalam hati dia tak ikhlas. Jadi, macam mana tu Ustaz? Yang tahunya adalah Allah. Allah yang mengetahuinya. Tetapi orang yang betul-betul ikhlas, bagaimana contoh senang saya sebut satu contoh. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pergi berperang Tabuk. Rasulullah pergi perang Tabuk, dalam perjalanan balik Imam Bukhari riwayatkan bahawa Anas bin Malik beritahu, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Rawahul Bukhari. Anas bin Malik cerita, bila balik dari perang Tabuk ni jauh dari Madinah. Utara ya. Utara, musim panas, naik bukit, turun gunung, redah, lembah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada para sahabat, adanya orang yang sekarang ini mereka di Madinah. Setiap kali kita naik turun bukit ini, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Masya Allah. Habasahumul uzur. Mereka ni terhalang disebabkan uzur. Dalam riwayat Muslim menyebut illa syarakukum fil ajri. Mereka di Madinah, kita naik turun bukit, mereka dapat pahala sama dengan kita ni. Allah. Sebab apa? Niat mereka sangat-sangat nak hadir perang bersama-sama nak kita. Nak turut bersama. Nak turut sekali. Tapi terhalang disebabkan uzur. Walaupun mungkin mereka tak sebut saya ikhlas nak pergi perang, tapi mereka ni keadaan mereka teringat, jiwa dan hati mereka teringat kelebihan berada di medan perang, kelebihan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka terhalang disebabkan uzur. Mereka duduk kat Madinah, hati dan jiwa mereka Allah tahu. Allah tahu. Sebab tu Rasulullah bagi tahu begini. Macam kita lah, bila Covid datang 2 tahun, kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Allah terasa kita duduk biasa khutbah tiap-tiap minggu, ataupun kita biasa solat Jumaat. Allah tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Tapi tak apalah, aku patuh pada perintah pemerintah untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, maka kita tak pergi Jumaat. Hati kita ni nak sangat pergi. Moga-moga Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Ada ibu-ibu, acik-acik, bonda-bonda, itu yang tak berapa sihat, terbaring kat rumah, nak sangat pergi masjid. Ustaz, sakit go out, sakit kaki, ataupun terbaring. Dia tengok tanyalah Ustaz sambil terbaring. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesabaran pada yang sedang uzur. Amin. Rabbal alamin. Moga-moga adalah dosa-dosa kita zaman muda tu, dengan sakit ni Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi ada ramai, nak Ustaz, saya nak sangat pergi masjid, tapi tak nak pergi dah, tak sihat ni Ustaz. InsyaAllah, moga-moga niat kita itu. Niat kita, bagaimana Rasulullah sebut ni. Ini ikhlas.
Ini kekuatan niat kita ni. Nak sangat pergi ustaz, tapi tak larat dah sekarang. Dia pun tengoklah, ada kat TV ustaz. Pagi-pagi memang saya duduk depan TV tengok tanyalah ustaz. Biarlah tak lagi masjid pun ada juga dapat ilmu. Allah tahu. Allah tahu niat kita. Allah tahu keadaan kita. Di sini ikhlas. Walaupun kita tak cakap. Walaupun kita tak sebut saya ikhlas ni ustaz nak pergi masjid tapi tak nak pergi. Tak apa, tak payah cakap. Tak payah cakap pun tak apa. Allah Maha mengetahui ikhlas ini tempatnya di hati ini. Yang menilai adalah Allah. Sebab itulah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah tidak melihat kepada jasad dan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa paras, luaran, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalanmu. Keikhlasan dan amalan. Jangan baca hadis separuh. Ada orang jenis baca hadis ni separuh je. Dia kata Allah tak melihat luaran dan jasad, Allah melihat hati. Dia baca tak habis. Rasulullah kata Allah melihat hati dan amalan. Dia baca sekadar Allah melihat hati. Walaupun saya seksi, saya hati baik. Jadi Rasulullah kata Allah melihat hati dan amalan. Dua-dua. Ya, bukan hati saja. Amalan itu bukti pada hati yang ikhlas. Tutup aurat itu amalan. Hati tadi ikhlas, takwa. Yang kata hati baik, walaupun luaran macam ni, dia baca hadis tak habis. Dia kena baca habis. Rasulullah kata Allah melihat hati dan amalan. So kalau hati kita baik, amalan itu adalah bukti. Tutup aurat, amal saleh, jaga mulut, jaga perangai. Itulah hati yang baik, buktinya amalan. Baik Ustaz, sekejap je lagi ada soalan yang cantik daripada Jai yang saya akan tanyakan. Cumanya saya sekarang ni ada satu soalan yang saya rasa sangat tepat dan ramai tertanya-tanya juga. Allah menyatakan dalam surah Ghafir ayat 65, fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Persoalannya, macam mana kalau ada insan yang macam Ustaz sebut tadi, ada 3 golongan itu, yang seorangnya bersedekah, kemudian salah seorang lagi berperang di jalan Allah, tapi seorang lagi adalah baca Al-Quran, tetapi tiga-tiganya tidak diterima amalan oleh Allah SWT kan. Adakah kalau ada sedikit sahaja rasa ujub ataupun riak, takkanlah Allah tak terima semuanya? Silakan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riak dia lawan pada ikhlas. Bila hadari sebut riak ataupun ujub, dua-duanya adalah lawan pada ikhlas. Cuma bezanya riak, dia buat nak tunjuk kat orang. Itu riak. Sebab itulah disebut dalam hadis di hari akhirat nanti, orang yang riak, yang buat kerana orang, akan dikatakan kepadanya, carilah orang tu, cari-cari, minta pahala dengan dia di hari akhirat nanti. Dan ia sebenarnya riak ini, dia sedang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia buat kerana orang, nak tunjuk kat orang. Kata Fudail bin Iyad, al-amalu linnas syirkun wa tarkul amali linnas riyaun. Ni dalam lagi lah perbincangan Fudail bin Iyad. Maknanya orang buat sesuatu kerana manusia. Orang nampak dia pun buat. Dia buat supaya orang puji. Ini lawan pada ikhlas, riak. Riak buat untuk orang tengok. Beza dengan ujub. Ujub dia buat, orang tak tengok dah. Dia dah sembunyi, dia dah mulai seorang-seorang, dia tak update status pun. Tapi dia datang dalam hatinya syak sendiri. Bangga diri. Akulah paling baik. Orang lain tak tahajud. Orang lain sedekah RM5 je, aku sedekah 100. Dia rasa dirinya sendiri. Allah. Ini di antara kalau Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia masuk dalam Al-Muhlikat. Dia masuk dalam perkara-perkara yang memusnahkan pahala amalan kita. Tak diterima langsung. Allahu Akbar. Kita harap, kita takut perkara ni hari. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala bersihkan hati-hati kita. Lepas tu kita kena sentiasa rasa bimbang. Rasa takut. Allah, aku ni buat ikhlas tidak? Bila kita selalu beringat, kita akan remind hati kita sendiri. Aku marah kat dia ni, aku dengki kat dia ke memang aku marah kerana Allah? Sebab itulah orang yang marah kerana Allah, sayang kerana Allah,
Rasulullah kata faqad istakmalal iman. Seolah-olah dia telah menyempurnakan iman. Marah kerana Allah, sayang pun kerana Allah. Dia selalu cek hati dia. Kena cek. Allahu akbar. Baiklah, para penonton sekalian, kalau dari sudut matematik, 100 tolak 1, 99. Ya Allah. Tolak 1, 98. Ya Allah. Tapi kalau 100, ada ujub, ada riak, kosong. Nantikan selepas ini kita akan bicarakan lagi topik ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan dari dulu sampai sekarang kami teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang ibadah, ikhlas beribadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham. Baiklah, kalau ada soalan anda boleh terus tanyakan. Cara paling mudah anda boleh saja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kami akan dapatkan soalan-soalan yang terbaik daripada anda. Cumanya saya nak ingatkan soalan tersebut biarlah ringkas tetapi padat. Itu dia. Baiklah Ustaz, ada soalan daripada sahabat kita ni di Facebook. Jai katanya, ikhlas itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam. Allah. Ia wujud tapi amat sukar dilihat. Soalannya, bolehkah kita menuduh seseorang itu tak ikhlas? Sedangkan ikhlas tak ikhlas, macam Ustaz sebut tadilah, hanya antaranya dengan Allah. Manusia tak layak menilai seseorang hanya dengan mata kasar. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Ala sakhrati samma fil lailati zulma disebut tu. Semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Macam mana nak lihat itu? Allah. Tak nampak Ustaz. Pakai spek, pakai seperong. Seperong tahu seperong? Apa tu? Spron. Teropon. Teropong. Tengok tak nampak, ya nak tengok. Memang ada kalanya ada orang yang dia nak, Allahu akbar, dia nak ambil tugas Tuhan, waliyadzubillah. Dia orang ni tak ikhlas, orang ni tak ikhlas, orang ni tak ikhlas. Menuduh pula. Ya, urusan ikhlas itu urusan hati. La ya'lamuha illallah. Tak diketahui perkara tersebut melainkan Allah. Allah tahu. Bahkan sebenarnya Adhari dan penonton dikasih sekalian, memang ada orang-orang yang ada pada dirinya ciri-ciri tak ikhlas tu. Boleh nampak pada mata kasar? Maksudnya bila kita kenal dia, kita lama duduk dengan dia, kita berurusan dengan dia, kita selalu dengan dia, kita memang dia ni nampak sangat dia buat tu bukan kerana Allah. Kita kata kan? Walaupun orang yang ada tanda-tanda sedemikian, kita serahlah di antara dia dengan Allah. Walau ada tanda-tanda, tak boleh tuduh juga. Ya, jangan kita tuduh dia. Jangan kita tuduh. Ustaz, dia tu tak ikhlas. Saya tahu Ustaz, saya kenal dia. Masih ada orang dia semayang, khusyuk semayang dia. Tak ada orang dia semayang laju je. Ataupun dia tu Ustaz, dia sedekah tu nak tunjuk-tunjuk kat orang je. Kita tak tahu hati seseorang. Ustaz, dia tu tak ikhlas. Kata nak buat kerja-kerja dakwah, kerja-kerja Islam. Tapi sekat jalan je Ustaz. Bila tak dapat jawatan, bila tak dipuji, dia lari. Dia tentang Islam pula Ustaz. Dia bukan macam Khalid Al-Walid Ustaz. Khalid Al-Walid turun, tak pegang jawatan, kekal istiqamah dengan Islam. Jadi, kita ni bukan tugas kita untuk menuduh seseorang ikhlas ataupun tidak. Dia tak ikhlas. Ya, dia memang ada ciri-ciri tak ikhlas. Biarkan dia dengan Allah. Orang yang tak ikhlas ni, dia sendiri akan terkeluar daripada golongan-golongan yang disayangi oleh Allah sebab Allah tahu. Kadang-kadang dalam masjid, dalam jawatan kuasa, dakwah, kerja-kerja Islam, dalam jemaah Islam dan sebagainya, kalau ada yang tak ikhlas itu, Allah sendiri, dia akan tercabut sendiri. Dia akan tercabut sendiri. Sebab orang yang tak ikhlas, dia nak diri dia. Bila tak ada jawatan, bila tak ada pujian, bila tak dapat habuan, dia mula mengasingkan diri. Bagaimana dalam peristiwa selepas perang dengan Taif,
bila Rasulullah agihkan harta ghanimah perang di Ja'ranah. Rasulullah bila buka kota Taif selepas Fathu Makkah, adanya harta rampasan perang daripada Bani Thaqif. Jadi ghanimah yang begitu banyak. Rasulullah beri pada orang yang baru masuk Islam. Al-Aqra' bin Habis. Orang ni dapat kambing banyak, orang ni dapat 100 ekor, dapat lagi. Abu Sufyan dapat, anak Abu Sufyan dapat bahagiannya. Ada di kalangan sahabat orang Ansar, dan ada juga orang yang persoalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tak dapat apa. Tapi orang Ansar ni bila mereka ni ikhlas sebagai manusia, terasa juga. Aku lama dah masuk Islam tak dapat, dia yang baru masuk Islam dapat itu projek ni, apa saya tak dapatnya tender ni. Jadi orang Ansar mereka sebagai manusia terasa. Tetapi kerana keikhlasan mereka, hanya mendengar teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali insaf. Rasulullah kata, mereka balik dengan kambing, mereka balik dengan harta ghanimah. Kamu wahai orang Ansar, bukankah kamu balik ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang Ansar mereka pun senyap. Okey, tak apa, aku bersama dengan Rasulullah, aku bersama dengan perjuangan dengan Rasulullah. Ikhlas mereka menyebabkan tak apa. Orang ikhlas bila diberi peringatan, beres. Okey. Sebagai sifat manusia ada juga. Ya. Nah, tapi bila diberi peringatan, orang ikhlas dia tarik handbrake. Okey. Dia dengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tak ikhlas tadi, ustaz, yang dapat tu semua tak ikhlas ke? Bukan kita kata yang dapat tu tak ikhlas, tetapi ini strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, ta'liful qalb. Rasulullah nak tarik mereka supaya lagi kuat dengan Islam. Rasulullah bagi benda. Ada manusia yang boleh ditarik mereka dengan cara sedemikian. Sebagai permulaan, alhamdulillah, jadi baik. Ada yang terus komplain Rasulullah. Ada yang terus condemn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengagihan yang tidak adil. Ini orang yang tak ikhlas. Dia tak dapat habuan, dia pula kutuk Rasulullah kat belakang. Dia cuba viralkan pula kat belakang, burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak ikhlas, dia akan terpelanting sendirinya. Sedangkan Rasulullah pun kena begitu. Ya, memang ada orang yang dia ikut Rasulullah sebab nak dapat sesuatu. Inilah asal usul sababul wurud. Kalau Quran kita sebut sebab nuzul. Hadis kita sebut sababul wurud. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebab Nabi sebut hadis ni sebab apa? Kita selalu sebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan berdasarkan niat. Sebab apa Nabi sebut hadis ni? Sebab bila orang berhijrah bersama Rasulullah, adanya seorang anak muda yang berhijrah ke Madinah sebab tunang dia bagi syarat. You nak kahwin dengan you kena hijrah ke Madinah. Tunangnya bernama Ummu Qais. Masya-Allah. Ummu Qais bagi tahu, abang, you nak kahwin dengan you kena hijrah ke Madinah. Lalu dia ni dilihat pada zahirnya bersusah payah. Tinggal negeri Mekah, pergi tempuh jalan yang begitu jauh pergi ke Madinah. Tapi niat je nak kahwin. Aw imra'atin yankihuha. Maka oleh kerana dia niat nak kahwin, dia dapat kahwin. Niat dia. Ini sebab hadis ni. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kat hujungnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, yakni ila ma nawa ilaih. Hijrahnya adalah berdasarkan apa yang dia niat. Niat. Hijrah untuk apa? Kamu berada dalam masjid, apa tujuan kamu? Kamu ada dalam grup-grup Islam, apa tujuan kamu? Nak pangkat, nak jawatan. Kamu berada dalam bersama-sama orang ni, kamu berkawan dengan orang ni sebab apa? Ada niat lain. Kamu dulu ini. Sebab tu moga-moga Allah Taala kurniakan istiqamah, kurniakan ikhlas pada kita dan istiqamah. Allahu a'lam. Saya terfikir sejenak. Mungkin ada antara kita yang mengisytiharkan kita adalah dai, pendakwah. Tetapi sejauh mana dakwah kita, adakah kerana Allah atau kita mencari selain dari Allah? Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Kadang-kadang dai, ni saya nak peringat diri saya juga dan kita semualah. Bila dai sebut tadi, kadang-kadang kita dalam menyampaikan Islam, ya kita perlu ada kita buat kelakar, buat lucu. Ia seumpama garam dalam masakan.
perlu ada, tak ada garang tahu hebel lah. Kena ada juga sikit. Betul. Tapi bukan lawak itu matlamat kita. Bukan tujuan utama. Ya. Dan ada juga pihak masjid kadang-kadang dia jemput kita ceramah. Ustaz, nak jemput Ustaz ceramah, Ustaz buat kelakar tau. Aku kata dia nak buat program ke dia nak suruh buat lawak ni. Ustaz, nanti Ustaz nak ceramah kat office kami tau. Ustaz buat lawak lah, jangan lupa. Ya kak, betul tuan, perlu ada. Dan pelbagai. Bahkan ada orang kata, oh Ustaz ni saya tak nak dengar lah sebab tak ada lawak. Ya Allah, kita nak cari apa sebenarnya? Ada guru-guru kita yang begitu menyampaikan Islam, ilmunya yang begitu hebat, yang begitu penting. Saya tak nak dengar lah dia sebab tak ada lawak. Cuba kita cek niat kita nak cari apa sebenarnya. Ya. Ya, kita nak dengar majlis ilmu, bukan nak pergi dengar ketawa. Ketawa ada, okey lah. Ya. Tapi bukan itu yang utama. Utama aku nak cari ilmu untuk membaiki diriku. Allah. Ada salah silap aku nak dengar guru ni sebut, Allah dia sebut, baru saya faham silap saya selama ni. Itu yang kita nak cari. Ya. Orang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia cari ilmu adalah untuk membaiki dirinya. Ada lawak, tak ada lawak itu aksesoris saja. Ada, okey. Tak ada pun, tak apa. Saya nak cari ilmu. Tujuan utamanya adalah ilmu. Dan kita pun nak ingatkan diri kita. Kita nak buat kelakar tu janganlah melampau sangat. Ya, bukan supaya nanti orang puji aku, nanti orang ketawa, nanti orang seronok bila aku kelakar. No. Ya. Hanya untuk selik seumpama garam dalam masakan. Risau pula Ustaz ya. Allahu Akbar. Ya. Baik Ustaz, kita nak ambil masa juga untuk kita sentuh terhadap bagaimana didikan kepada anak-anak dalam bab ikhlas beribadah ni Ustaz. Soalan yang cantik daripada Ram ni, katanya, apa pandangan Ustaz jika anak-anak yang mula meningkat dewasa, solat pun hanya dipaksa ibu bapa tanpa ada ikhlas di hati sendiri? Bagaimana untuk meraih keikhlasan dalam beribadah? Sebab kita paksa anak-anak tu jika hati sering berubah-ubah, berbolak-balik dalam beramal. Silakan Ustaz. Paksa memang perlu hadari dan para penonton dikasihi sekalian bila sebut contoh bab solat kan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu kaedah pada kita, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perintahkan anak-anakmu salat pada usia berapa tahun? 17. 7 tu kena suruh dah. Suruh 7, 8, 9, 10 kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha. Amal 10 bila tak semayang lagi, ini kena boleh ambil tindakan dah. Nak cubit ke, nak rotan ke, nak pukul sikit-sikit ke sebagai tindakan disiplin. Jangan pukul kayu golf. Maknanya bolehlah untuk ambil tindakan disiplin, nak gertak dia. Mana Rasulullah beri 3 tahun tu tempo training period tu. Training. Suruh. 10, itu kena paksa dah. Dan ibu ayah yang sedang menonton, saya ni adalah sedikit pengalaman. Bila saya duduk dengan orang-orang hebat-hebat, saya selalu tanya macam mana didikan. Saya duduk dengan Ustaz Tirmizi Ali, qari kita Malaysia kita. Ustaz Tirmizi. Ustaz Mizi, macam mana Ustaz Mizi belajar Quran? Ayah, Allah Ustaz, ayah bekal Ustaz. Ayah bekal, ayah paksa baca Quran. Kami adik-beradik ni, ayah balik. Dengar motosikal ayah balik, kami 2-3 beradik ni terus buat halakah, buat bulatan. Nampak ayah naik je. Sadaqallahul azim. Ayah kata, baca sekali lagi. Ayah bekal Ustaz, tapi kami cukup menghargai kami boleh Quran hari ni kerana ayah yang garang tu lah. Maksudnya paksa tadi dalam bab Quran supaya sebut dengan betul. Anak-anak kita kena bertegas. Biar kita bergaduh dengan dia masa dia budak ni daripada kita bergaduh masa dia dewasa. Kita tegas, insya-Allah lama kelamaan keikhlasan itu akan hadir insya-Allah. Insya-Allah. Saya Allahu Akbar. Dulu Ustaz ya, saya bukan umi yang garang ataupun ayah yang garang. Dua-dua garang. Ya, patut pun jadi anak yang soleh. Tak payahlah ngada-ngada Ustaz. Ikhlas ni tak? Ikhlas. Bila Ustaz kita akan sambung di TV9 sebentar lagi. Kita akan tutup dulu di TV3. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana.
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pagi Isnin ini. InsyaAllah saya doakan. Mungkin ada yang jam 8 pagi ni, mungkin ada yang dah dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin ada yang dah sampai pun di tempat kerja, ataupun mungkin yang nak memulakan perniagaan tu dah mula. Jangan lupa mulakan dengan bismillah dalam apa sahaja yang kita lakukan, dan insya-Allah jadikan ilmu sebagai teras kita dalam kita melakukan apa sahaja. Barulah segala yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah. Terutamanya hari ini ilmu yang kita dapat iaitu ibadah, kita fokuskan kepada ikhlas beribadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak alu-alukan lagi dan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, saya ada satu soalan ni yang mungkin saya mewakili TikTokers di luar sana, YouTubers ataupun mereka yang digelar sebagai pempengaruh di luar sana. Disebut ni content creator. Bukan main orang ganu kita. Bila Ustaz, ialah dalam kita mengajak ke arah kebaikan secara terang-terangan, ia juga adalah dakwah, dan yang bagi saya sangat menyokong apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ni. Cumanya, apakah antara adab yang perlu dijaga, wajib dijaga agar kita kekal dalam keikhlasan, bukannya lain selain daripada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya Hadari, dia orang buat konten tazkirah gitu, ceramah. Ya, dan macam-macam Ustaz sekarang ni. Ada yang berlakon video pendek, macam-macam lah. Silakan Ustaz. Faham. Itulah content creator tadi lah. Sama ada di media sosial lah sekarang ni. Betul. Ikutlah di platform mana pun. TikTok ke, FB ke, YouTube ke, Betul. IG ke. Maka kita katakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu hukum, satu perbuatan, keharusan. Harus. Betul. Harus dia nak guna TikTok, dia nak guna FB, nak guna YouTube, nak guna IG untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan dakwah. Silakan. Dan dakwah pun pelbagai. Ada yang potong-potong tazkirah, ceramah, tapi hati-hatilah nak cut and paste tu, biarlah potong betul-betul sampai maksud. Daripada satu isu mungkin ada seminit, ada 3 minit, ada 7 minit. Itu cara potong dia lah. Silakan. Ada yang ambil kata-kata guru-guru para pendakwah, dia tulis balik, dia buat, dia design jadi cantik, background, orang rasa semangat nak baca, silakan. Ada yang buat konten dalam bentuk lakonan tadi. Betul. Drama-drama pendek, dia menyampaikan mesej secara direct, secara indirect, silakan. Bagus sangat. Kita ucap tahniah lah kepada anak-anak muda yang boleh buat ya drama-drama, sketsa-sketsa pendek, tapi ada mesej dakwah yang nak disampaikan. Ada yang dia buat live, dia pergi kat kedai jual goreng pisang, dia beli satu kedai, dia dermakan, ataupun dia pergi hantar bantu orang susah dan sebagainya. Silakan. Moga-moga saya kalau tengok selalu benda-benda ni bagusnya, moga-moga Allah bagi ikhlas lah pada yang buat. Selalu kita ni, kita yang tengok, ya Allah, moga-moga kau beri ikhlas lah kepada orang yang melakukan ini. Cumanya ada kalanya dia akan adalah seterusnya. Ada kalanya dia jadi untuk dia kutip sumbangan dana. Jadi orang menyumbang, dia terpaksa buat gitu untuk tunjukkan pada masyarakat, yang masyarakat sumbang ini yang saya buat. Kan? Tapi kepada yang buat ini, kita perlu jujur dengan Allah lah. Kita perlu ikhlas, kita perlu jujur dengan Allah. Jangan pula kita masuk duit berjuta-juta. Kita sumbang tu 200-300 ribu, kita buat video, orang nampak bagus lah. Tapi 200-300 ribu je. Yang kita terima tu berjuta-juta. Kemudian kita, itu perlu kejujuran. Orang ikhlas dia akan jujur. Cuma kena hati-hati bila melibatkan duit ni, kadang-kadang syaitan tu lah. Syaitan peringkat awal kita ikhlas. Tapi bila duit masuk banyak dah pula, sama ada daripada sumbangan orang ataupun macam YouTuber ni, YouTube bayar dan sebagainya, itu silakan. Tapi kita kena hati-hati supaya kita dah tidak lari niat kita. Kita tak lari niat kita sehingga kita tergolong di kalangan yang alhaakumut takatsur. Dia dah telah dilalaikan oleh nak sibuk, nak banyak view, banyak share, banyak duit daripada situ. Jadi kita kena jujur dan ikhlas. Orang yang jujur dan ikhlas, dia akan jaga perkara ni semua.
Sumbangan masyarakat banyak ni. Okey, ni banyak ni. Yang saya dah buat ni. Saya buat masjid, saya buat sekolah, saya bayar gaji guru Quran ini. Jadi kita jelas. Dan antara adab yang perlu kita jaga, kadang-kadang kita beri bantuan pada orang susah, orang miskin, orang sakit. Ada kalanya kita fikir konten kita untuk main emosi penonton, tetapi kita lupa menjaga aib penerima tu. Kadang-kadang dia nak tolak, dia perlu duit, perlu sumbangan kita, tapi hatinya rasa malu, ahli keluarganya pun rasa. Ini perlu dijaga. Niat kita baik nak bantu orang, niat kita baik nak beritahu penyumbang biar penyumbang tahu ke mana duit disampaikan. Dalam masa yang sama tolong jaga juga aib penerima. Alangkah baiknya kalau kita tanya dulu, "Cik, kita nak masuk video sikit, cik, boleh ke?" Kita tanya. Kalau dia tak, ataupun kalau kita tak nak tanya, "Ustaz, kalau kita tanya dari awal dia tak nak lah." Bolehlah kalau nak buat juga, blurkan. Blur wajah dia, tak cerita detail lokasi tu, supaya kita jaga aib diri, penerima dan juga ahli keluarga. Bagus buat perkara ni, tapi kita kena hati-hatilah jaga. Syaitan akan sentiasa cuba merosakkan niat kita. Risau juga Ustaz ya. Yeah. Mula-mula tu niat okey, tapi lama-lama ialah gangguan syaitan ni menjentik hati kita ni. Kadang-kadang tiba-tiba okey juga kalau aku famous ni, orang kenal aku ni, lain pula jadinya Ustaz. Bagus dia famous, dia gunakan famous dia untuk bawa pada Islam. Arah kebaikan tak apa. Kita tengok Khabib Nurmagomedov sekarang yang dulu main apa benda? Lawan tinju tu lah. UFC tu. Ya. Sekarang ni dia duk bergerak pergi ke Europe, pergi ke Amerika, sharing, membawa imej Islam. Ya. Dia gunakan glamour dia tu untuk ajak orang pada Islam. Baik. Bahkan dia pergi umrah, dia kata purification mengajak orang lain, of your soul. Dia kata purification lah saya tiap-tiap saya kena datang ke Mekah untuk sucikan jiwa saya. Jadi dia dakwah. Kalau kita tengok dia buat training, dia post ayat Quran dengan makna dalam bahasa Rusia dan sebagainya. Tak salah glamour, gunakan untuk Islam. Untuk Islam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian kita kini, Baharudin Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan juga Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Encik Baharudin kita sihat ya? Ya. Encik Baharudin kita sihat ke? Alhamdulillah, sihat-sihat ada ujung-ujung ni. Allah. Silakan dengan soalan. Okey, saya ni nak tanya, macam Ustaz cakap tadi lah, memang betul kan. Keikhlasan ni kadang-kadang orang dia yang jadi masalahnya Ustaz kan, yang saya lihat lah kan, dia kata ikhlas. Dulu masa sebelum apa-apa lah Ustaz kan, dia ikhlas. Tapi bila dah dapat sesuatu ni, macam Ustaz cakap lah, jawatan ke apa ni Ustaz kan, dia suka nak menunjuk Ustaz. Kasikan diri dia Ustaz. Jadi bila dah macam tu Ustaz kan, dia ibaratkan macam dia nakkan sokongan kita. Jadi perlukah kita nak menyokong orang macam ni, ataupun kita nak bersama dengan orang ni? Kita nak sokong dia ikhlas. Tapi cara dia buat tu seolah-olah macam tak ikhlas Ustaz. Baik. Itu yang saya nak tanya Ustaz, ada untuk pencerahan Ustaz pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik ni macam 5 tahun sekali punya cerita. Tapi tak apa. Encik Baharudin tanya, masalahnya ikhlas mula-mula. Tapi bila dah lama-lama dapat jawatan ni menunjuk-nunjuk pula, macam tak berapa pula. Bagaimana? Adakah kita perlu terus menyokong individu ini? Silakan Ustaz. Ada kalanya bila dah pegang jawatan ni memang kena tunjuk. Nanti orang kata tak buat kerja pula. Kalau tak tunjuk orang kata tak buat kerja. Iya. Cumanya kita nak ingatkan nombor satu sekali, jawatan sama ada pemimpin kampung, masyarakat, negeri, negara, ini adalah satu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Abu Dzar datang minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lain dapat lantik ni, lantiklah juga saya, beri jawatan juga pada saya. Rasulullah bagi tahu, ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa inna hadhihi la amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Abu Dzar, kamu lemah, kamu tak layak dengan jawatan ini. Ini adalah satu amanah dari Allah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan pada hari kiamat nanti, ia adalah satu penghinaan dan penyesalan, kecuali
orang yang terima jawatan ini, dia terima ketika dia nak jawatan itu, dia dengan ikhlas dan dia menunaikan tanggungjawab jawatan tersebut. Yang dipilih untuk pegang jawatan, dia perlu sentiasa berpegang dengan prinsip. Sebab tu dalam hadis yang lain, Rasulullah doakan, Ya Allah, Allahumma man waliya amra hadhil ummah, farafaqa bihim farfuq bihim. Ya Allah, mana-mana pemimpin yang dilantik untuk memimpin umat ini, lalu dia berlembut, dia buat kebaikan berdasarkan agamamu kepada umat ini, maka ya Allah, berlembutlah dengan mereka. Ini doa Rasulullah. Barang siapa yang dilantik menjadi pemimpin, lalu dia berkeras, dia tidak tunaikan hak rakyatnya, maka kau berkeraslah kepadanya. Ini doa Rasulullah, dah hadir riwayat Imam Bukhari. Rasulullah doa. Jadi kepada yang nak jawatan, kena tanya diri, sebab apa aku nak jawatan? Kan? Nabi Yusuf alaihissalam, dia nak jawatan. Sebab dia tahu dia boleh uruskan ekonomi negeri Mesir dengan jujur. Dia minta apa, lantik saya, ja'alni ala khazainil, jadi lantik saya menguruskan keuangan negara ni. Inni hafizun alim, sebab saya boleh tunaikan tugas ini dengan penuh jujur dan penuh kompetensi. Minta jawatan untuk laksanakan perintah Allah. Itu tak apa. Bila dapat jawatan, kena betul-betul terus tawaduk, memahami bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah, dia kata, lastu bi khairikum, aku bukan paling baik di kalangan kamu, tetapi aku dipilih, bantulah aku untuk taat. Kalau aku buat baik, bantu aku silap, tegur aku. Di soalan tadi, dia kena tegur pemimpin dia. Dia kata tak berapa jujur dah tu, kena tegur. Antara cara tegur, jangan lantik dia lagi kalau dia tak dengar. Itu dia. Jawatan itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kejap je lagi ada satu soalan berkaitan dengan ilmuwan yang diberikan sumbangan ini, ikhlas ke tidak? Tapi kejap je lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita mendapat manfaat, kita dapatkan ilmu dan insya-Allah untuk disebarluaskan juga. Jadi kepada anda semua para penonton, jangan lupa kongsikan siaran langsung kita ini. Mudah-mudahan pahala kita berterusan dan insya-Allah masyarakat kita juga akan terdidik. Terutamanya bila kita bicarakan topik hari ini sangat dekat dengan kita, iaitu ibadah, ikhlas beribadah, dan kita dapatkan pencerahan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan bola sepak ni di hujung-hujung dah ni, minit-minit akhir dah ni. Sebut lagi bola. Marah betul orang kandung kita ni. Baik Ustaz, ini situasi yang ramai tertanya-tanya. Ilmuwan yang mengajar di surau, di masjid atau di mana-mana sajalah, kemudian diberikan sumbangan. Apakah mereka ini tidak ikhlas dalam berkongsi ilmu Ustaz? Allahu Akbar. Soalan tu. Ya betul, memang jadi, alhamdulillah, jadi budaya kita. Ada ilmuwan, ada asatizah, pergi kuliah, pergi ceramah, masjid bagi sagu hati, bagi menghargai masa, minyak kereta, bayar tol. Di Malaysia ni okey lagi, Ustaz Adari. Kalau di Singapura, Allahu Akbar, masyarakat Singapura ni, saya sebelum Covid dululah, adalah juga jemputan pergi ceramah, pergi forum kat sana. Bukan saja masjid bagi, masyarakat ni lepas kita sembahyang Isyak, semua salam pula letak duit $5, $10, $50. Kita rasa segan. Betul. Sampai saya cakap kat JK, macam mana kita masjid dah bagi, orang kampung pula bagi, siapa dia kata, Ustaz jangan tolak Ustaz, macam kenduri pula. Allah. Ustaz jangan tolak, itu jemaah masyarakat gembira, dia pun rasa nak kongsi rezeki dengan Ustaz. Kita pun dia orang kata gitu, dia kata Ustaz jangan tolak, nanti dia orang berasa hati pula. Siapa bergembong kocek jubah ni penuh, malu kita, segan.
Tapi orang bagi tu alhamdulillah lah. Kita terima lah kan. Boleh kita buat beli cekelak kat anak-anak, beli baju lebih sikit. Alhamdulillah lah rezeki Allah bagi. Tapi itu masyarakat. Dan ada setengah masjid di Johor Bahru, di JB. Johor bagus orangnya. Ada juga yang macam tu yang subhanallah, yang dia rasa tak apa, rasa seronok. Banyak sedikit aku tak kisah, yang penting aku nak kongsi rezeki, ustaz datang kongsi ilmu. Ada yang macam tu. Jadi sebenarnya perkara ini kita katakan gini, dia kaedah dia, ganjaran tidak menafikan keikhlasan. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang pergi kat satu perkampungan, ketua kampung ini macam dirasuk gitu. Jadi bila orang kampung tu tengok sahabat-sahabat Nabi ni nampak macam orang baik-baik, lalu orang kampung tu kata, nampak kau orang macam orang baik, ada boleh rawat ketua kampung kami kena rasuk. Lalu sahabat-sahabat Nabi masing-masing tak tahu macam mana nak rawat. Ada seorang kata, boleh, saya boleh rawat. Lalu yang seorang ni pergi baca surah Al-Fatihah sahaja. Hanya baca surah Al-Fatihah, maka ketua kampung ni sihat, sedar daripada gangguan rasukan tadi, bangun seperti unta yang baru dilepaskan dari ikatan. Mana memang bangun segar. Hanya dengan surah Al-Fatihah, sebab dia baca dengan iman. Kawan tu sembuh dari dirasuk, orang kampung bagi hadiah kambing, bagi hadiah. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun terima kambing, hadiah. Lalu mereka bila balik ke Madinah bercerita kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah sembuhkan orang lalu dapat upah, boleh ke? Rasulullah kata, ada lagi kambing tu, aku nak makan juga sikit. Nak beritahu keharusan terima hadiah tadi. Tetapi dalam masa yang sama, ini peringatan untuk diri saya dan pada semua juga, kita jangan jadikan ini maknanya sebab soalan tajdid tadi kita menyampaikan ilmu, maksudnya kita menilai ilmu itu ataupun mengambil kesempatan dengan nauzubillah meletakkan harga yang kadang-kadang tidak logik akal. Kan? Dia meletakkan harga wal iyazbillah. Jadi jangan melampau. Ada kos kita, ada juga penganjur yang panggil yang nak ustaz dari satu tempat, jaraknya beratus kilometer. Kemudian dia bagi juga sagu hati tu. Maksudnya minyak pun tak lepas tu, tak masuk tu lagi. Mereka kata lah ceramah sejam setengah je. Tapi jarak tu kena pergi hari ni balik besok. Jadi biarlah kita yang menyampaikan ilmu dengan ikhlas, terima habuan tadi yang sewajarnya. Yang jadi penganjur pun hargailah, gunakan kebijaksanaan, kemampuan kita untuk hargai guru yang datang mengajar itu, supaya ketiga-tiga pihak happy. Siapa tiga pihak? Yang datang bagi ilmu happy, yang menganjur happy, yang hadir mendengar pun happy. Maknanya kita, itulah keikhlasan ke semua golongan ini. Betul. Yang sampai ke ilmu. Kita panggil orang yang bukan ustaz, kadang-kadang kita panggil orang buat persembahan nyanyi lagu. Minta maaf lah, tapi maksudnya kadang-kadang begitu. Kata guru saya, sebenarnya yang kita belajar ilmu agama inilah yang lagi bernilai. Kita sanggup bayar beribu-ribu anak kita belajar piano. Kita sanggup bayar beribu-ribu anak kita belajar joget ballet. Kita sanggup bayar beribu-ribu untuk anak kita belajar bahasa Inggeris. Tak apa, bahasa Inggeris baguslah, belajar bahasa Inggeris. Tetapi sebenarnya untuk belajar Quran pula, kita berkira cari guru Quran untuk ajar anak kita Quran, tak ada diskaun ke, kita tanya. Jadi ini cara kita menilai agama kita sendiri. Bukan saya nak kata fahamlah. Tapi kita jujurlah dengan diri kita sendiri. Biarlah semua pihak ini kita ikhlas, yang sampaikan ilmu, yang menganjur, yang hadir, semuanya dapat barakah daripada keikhlasan masing-masing tadi. Pendek kata, pengiktirafan terhadap ilmu agama itu sendiri. Itu sangat penting untuk dihayati. Baiklah Ustaz, saya suka dengan soalan ini yang mungkin kita boleh tanyakan di hujung-hujung ini supaya kita dapat feel bahasa orang kampung saya lah, Teluk Intan, pun speaking juga. Laila Dilarosa katanya, sejauh manakah keikhlasan seseorang hamba itu bila mana dia ikhlas melaksanakan ibadah siang dan malam kerana ketaatan hanya padanya. Tetapi apabila dijentik dengan sedikit ujian, hatinya mulai rapuh dan seolah-olah
menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Saya nak tambah sikit Ustaz, adakah apabila kita ikhlas, ujian macam mana datang pun tidak terkesan? Ya, bukan tidak terkesan, hadari. Keikhlasan akan bantu kita untuk kuat ketika ujian menjelma. Keikhlasan Nabi Ayub alaihi salam, tauhid yang membawa kepada ikhlas Nabi Ayub, bila datang dengan ujian sakit, ikhlas Nabi Ayub tadi sampai nak minta sembuh pun segan. Sebab lama dah Allah bagi sihat ni. Gitu. Dia bantu kita untuk ikhlas. Nabi-nabi sebab tu bagus kita baca kisah-kisah para nabi. Nabi-nabi ini keikhlasan mereka, ketaatan mereka pada Allah, mereka diuji dengan pelbagai bentuk ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika pergi ke Taif, betul, pergi dengan begitu ikhlas untuk ajak manusia menyembah Allah, tetapi dihina, diperlekeh, dibalik batu. Budak-budak mak rempik Taif tu balik batu, balik kayu. Dan yang menariknya, ikhlasnya Rasulullah untuk kebaikan ummah. Bila malaikat datang offer, wahai Muhammad, mahukah kamu aku ambil bukit ini Al-Akhshabain, kau ambil dua bukit ini hempak atas kepala penduduk Taif yang menghinamu. Offer pada Nabi Muhammad. Kalau kita ini macam mana? Okey malaikat, proceed. Lulus. Biar dia tahu siapa aku. Aku Nabi ke kau Nabi? Gitu macam kan. Aku Nabi ke kau Nabi kan maksudnya. Jadi kalau Rasulullah tak macam tu, ikhlas Rasulullah, pemaaf Rasulullah kata tak payahlah malaikat. La'allallah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billah. Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan daripada tulang sulbi mereka itu anak-anak cucu zuriat generasi yang beriman pada Allah. Ikhlas akan bantu kita ketika kita diuji. Lagi kuat ujian, orang yang ikhlas lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan kita ingat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu asyaddul bala al-anbiya, Allah uji lagi hebat ujian adalah para nabi. Adakah nabi itu tidak ikhlas? Nabi sangat ikhlas dan beriman. Orang yang mengikut jalan nabi, orang yang mengikut perjuangan para nabi, mereka juga akan diuji untuk Allah tambah banyak lagi pahala mereka, untuk Allah angkat lagi darjat mereka. Dengan ikhlas mereka istiqamah. Cumanya yang bantu kita untuk ikhlas, kita perlu selalu dengan tok guru. Kita perlu dengan bimbingan murabbi, mursyid, guru yang mursyid bersama dengan para ulama, mendengar nasihat. Jangan kita duduk rasa syok sendiri, aku pandai sendiri. Bila datang ujian kita tak nak dengar nasihat dan pandangan orang lain, kita rasa kita je betul. Maka ini di sini masalah. Orang yang ikhlas dia akan senang berbincang, dia akan bersedia mendengar nasihat dan pandangan. Jadi bila ujian sakit, ujian masalah bisnes, ujian kehidupan, dia akan cari guru-guru penting kita dalam hidup. Kita businessman ke, kita ahli politik ke, kita orang muda ahli sukan ke, siapa saja kita perlu guru yang akan terus bimbing kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian hidup ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, mungkin sebagai memurnikan program ataupun majlis ilmu kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz terutamanya dalam kita berharap melahirkan ikhlas daripada hati kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa berjuang untuk ikhlaskan niat-niat kami, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang al-mukhlasin, yang telah berjaya untuk sentiasa ikhlas, kerana kami tahu
syaitan tidak akan dapat menggoda kami ketika kami ikhlas. Kurniakanlah pada kami ya Allah guru-guru, para tok guru, para mursyid, para murabbi yang akan bimbing kami untuk sentiasa ikhlas ya Allah. Kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang akan membantu kami untuk sentiasa ikhlas kepadamu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus ikhlas dan istiqamah dalam apa saja amalan yang kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Insya-Allah Ustaz, kita akan bersama lagi pada masa depan Ustaz ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Tapi Terengganu dahsyat juga bola dia. Baiklah para penonton sekalian, esok bersama dengan Dai Azrin dan juga Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, kita sama-sama akan dapatkan perincian pengajian hadis sedekah berkualiti. Hari ini cerita tentang ikhlas, esok kita cerita tentang sedekah. Para penonton sekalian, ikhlas akan datang apabila kita cari keikhlasan itu, terutamanya jika kita hayati cinta Allah kepada kita dan juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.